Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita tidak henti-henti memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara yang penuh mulia ini. Dan tidak lupa juga selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya. Semoga dalam acara yang mulia ini kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Sedekah adalah daripada perkataan bahasa Arab sadaqah yang bermaksud benar. Makna syarak sedekah pula adalah pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila merujuk keimanan mahupun keyakinan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian, iaitu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, mahupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, di antaranya ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang bermaksud, tidak ada kebaikan dari banyak perbicaraan rahsia mereka kecuali pembicaraan rahsia dari orang yang menyuruh, yakni orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak akan kami memberinya pahala yang sangat besar. An-Nisa ayat 114. Di kesempatan kali ini, saya akan berkongsi kelebihan amalan bersedekah. Sedekah ni mempunyai banyak sangat manfaat, sehinggakan umat Islam ni disunatkan untuk bersedekah. Antara contoh manfaat daripada bersedekah yang kita dapat perolehi ialah, yang pertama, bertambah rezeki. Sedekah ni tidak membuatkan kita jadi miskin, kerana rezeki ni sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian kerana sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, nescaya Allah menyayangi kalian. Di dalam Al-Quran pun ada tertulis bahawa orang yang bersedekah ni akan dijanjikan oleh Allah balasan berupa 10 kali dari jumlah sedekah mereka. Alangkah seronoknya kan? Yang kedua, meningkatkan darjat seseorang. Orang yang bersedekah ni akan ditingkatkan darjatnya oleh Allah dan selalu mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Hal ini berbeza dengan orang kikir yang memiliki banyak harta tapi hidupnya tidak tenang dan banyak dengan masalah. Pernyataan ini juga dapat dibaca di hadis Muslim yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hamba-Nya yang pemaaf dan tawaduk kerana Allah, dan Allah akan meningkatkan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, orang yang bersedekah ni akan didoakan oleh malaikat.
Abu Hurairah ada berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang berada di waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya berkata, Ya Allah, binasakan orang-orang yang bakhil. Itulah antara manfaat daripada bersedekah. Bersedekahlah kalian kerana sesungguhnya sedekah ni dapat menambahkan harta yang banyak. Maka sedekahlah kalian, nescaya Allah akan menyayangi kalian. Bahkan pernyataan ini juga ada tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 261, yang bermaksud perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sedekah ni juga adalah perantara hakikat kebaikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian hartamu yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Mudah-mudahan dengan banyak bersedekah ni menjadi jalan terbukanya redha Allah kepada kita. Ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW berkata, Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka solat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Beliau bersabda, bukankah Allah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah, dan pada setiap tahlil pun ada sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan mendatangi isterimu juga adalah sedekah. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang memenuhi keperluan syahwatnya itu juga mendapatkan pahala? Beliau bersabda, apa pendapatmu? Bila ia menempatkan pada tempat yang haram, apakah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkannya pada tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi tiap hari selama matahari masih terbit. Mendamaikan 2 orang yang selisih adalah sedekah. Menolong orang hingga ia dapat naik kenderaan atau mengangkatkan barang bawaan ke atasnya merupakan sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang engkau ayunkan pergi ke masjid juga adalah sedekah, dan menyingkirkan arah dari jalan juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat dari hadis ini, jadi sedekah itu tidak seharusnya dari uang ataupun harta. Sedekah itu boleh jadi bermacam-macam jenis. Apabila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak-anak soleh. Sedekah ni akan lebih istimewa lagi di akhirat nanti jika diberikan kepada anak yatim dengan bentuk pemeliharaan. Rasulullah SAW ada bersabda, Aku dan pemelihara anak yatim kelak di syurga kedudukannya akan seperti 2 jari ini. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW sabda demikian sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan merapatkan keduanya. Jadi sungguh luar biasa sekali kedudukannya. Para pengurus rumah anak yatim ini kelak di akhirat nanti, insya-Allah. Namun, walaupun begitu, luar biasanya keistimewaan amal sedekah di akhirat nanti. Ternyata banyak juga orang yang tidak percaya, sehingga menyebabkan mereka menjadi enggan untuk bersedekah. Hal ini disebabkan oleh
kebenaran di akhirat belum dapat dibuktikan, kerana kalau hendak membuktikannya harus mati dahulu. Namun tidak ada orang yang mati dan kembali lagi, apalagi kalau sudah kiamat. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan bukti bahawa janji-janji pahala akhirat itu benar, dengan memberikan bukti bahawa janji-janji ganjaran sedekah di dunia ini adalah benar. Sangat banyak keistimewaan dari bersedekah di dunia ini, dan semuanya terbukti benar di atas dunia ini, sehingga hal itu menunjukkan bahawa ganjaran di akhirat itu adalah benar. Mari sama-sama kita lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Sekarang tidak pernah ada orang yang miskin kerana bersedekah. Justru hartanya malah semakin bertambah. Jika tidak hartanya yang bertambah, maka keberkahan dan ketenangan hidupnya yang bertambah. Bukti kebenaran ganjaran sedekah di dunia ini merupakan bukti bahawa ganjaran di akhirat nanti juga akan benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Bagi yang sedang sakit, silakan bersedekah. Buktikan, bersedekahlah sesuai dengan harta yang dia miliki. InsyaAllah akan sembuh. Ada sebuah cerita yang mengisahkan bahawa pada zaman dahulu, bangsa Israel dilanda bencana. Banyak orang yang menderita kelaparan. Tidak sedikit pula yang meninggal dunia akibat tidak makan. Namun masih ada orang kaya tapi tidak merasa sama sekali terhadap adanya musibah itu. Orang kaya tersebut memiliki seorang anak gadis yang baik hati dan budi pekertinya. Kisahnya, satu malam gadis itu sedang makan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang berdiri di ambang pintu. Berikan aku sedekah semata-mata kerana Allah, meskipun hanya sepotong roti, ucap pengemis itu dengan wajah yang berseri-seri. Gadis itu pun segera beranjak dan menghampiri pengemis itu. Dia memberikan sepotong roti kepada pengemis itu dengan ikhlas. Senyumnya menandai betapa ia sangat senang dan sangat bahagia memberikan sepotong roti kepada orang yang jauh lebih membutuhkan, yang lebih memerlukan daripada dirinya sendiri. Bersamaan dengan kejadian itu, ayahnya yang kaya baru saja datang dari bekerja. Rupanya sang ayah ni mengetahui perbuatan anak gadisnya itu dan dia menganggap itu perbuatan yang sangat keterlaluan. Dia memarahi anak gadisnya. Setelah memarahi habis-habisan dengan emosi yang tidak terkontrol, sang ayah kemudian bergegas ke dapur dan mendapatkan pisau yang sangat tajam. Sebentar saja pisau itu sudah sampai di hadapan anaknya. Dipegangnya tangan kanan anak itu dan serta-merta pergelangan tangannya dipotong. Sang ayah rupanya tidak mahu ambil peduli apakah anaknya akan cacat ataupun tidak. Tak lama kemudian, usaha orang kaya itu bankrupt. Semakin lama semakin menurun dan akhirnya dia benar-benar menjadi orang yang miskin. Hutangnya menjadi semakin banyak dan membebani fikirannya sepanjang hari dan malam. Kemudian orang kaya itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa waktu setelah itu, isterinya pula meninggal dunia. Di sini dapat saya simpulkan, sedekahlah dengan barang yang disenangi penerima. Allah melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik kerana bersedekah ni adalah ibadah dan tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang disedekahkan ini ialah yang halal, bukan perkara yang haram dan bukan juga yang syubhah. Sunat bagi pemberi sedekah atau penderma sedekah menderma daripada benda yang disayangi dan disukai, tidak kira sama sedikit atau banyak. Bersedekahlah dengan disertai keikhlasan, bukan mengungkit, bukan merungut, bukan memidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Kerana perbuatan semacam ini haram dan merosakkan amalan bersedekah. Sedekah yang diberikan secara bersembunyi lebih afdol
ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Semoga kita semua dapat bersedekah sebanyak mungkin agar dihindari api neraka. Sekian itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga mendapat manfaat serba sedikit. Terima kasih kerana sudi mendengar dan sama-sama kita amalkan amalan bersedekah ini di kehidupan seharian kita akan datang. Dengan ini, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.